Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu al-mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarkan al mahajjatil bayda lailuha kanhariha la yazun ala halik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Teman-teman sekali, kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, kerana Allah masih melimpahkan kita berbagai nikmat yang tidak mampu untuk kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan Allah membekalkan kita kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, sehingga nikmat tersebut tidak menjadi asbab kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang tercela sebab tidak mensyukuri nikmat tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, InsyaAllah kita menyambung pembahasan dalam bab hadis pada malam ini, ya. Beberapa minggu saya tidak dapat hadir, ya. Dan insyaAllah kita menyambung lagi dalam tajuk yang sama, kewajipan menyuruh keluarga dan orang-orang yang berada di dalam tanggungannya untuk taat kepada Allah SWT. Dalam pertemuan yang lalu kita menyentuh tentang satu hadis berhubung kait dengan kewajipan ayah ataupun ketua keluarga untuk menyuruh anaknya melakukan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan memukul mereka atau memberikan pengajaran kepada mereka ketika mereka berumur 10 tahun, itu dengan memukul mereka dan memisahkan di antara mereka di dalam ataupun di tempat tidur mereka, ya, daripada ibu dan ayah mereka, dan juga memisahkan mereka di antara adik-beradik yang lelaki dan perempuan, ya. InsyaAllah kita masuk dalam hadis yang lain lagi, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamrit sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah irmi biha ama alimta anna la na'kulu sadaqah nafaq muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Hasan bin Ali, itu cucu Rasulullah SAW, ya. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengambil sebiji kurma dari kurma hasil sedekah, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya, diambil, ialah masih budaknya, masih budak kecil lagi, ya. Dia tengok buah kurma ini, dikumpul di satu tempat, ya. Maka dia pun ambil, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, kah. Kalau dalam bahasa kata bila dia makan, jangan makan, keluarkan, kah, kata, mintalah, ya. Keluarkan. Apakah engkau tidak tahu bahawa kita tidak boleh makan makanan sedekah? Siapa maksudnya kita di sini? Itu kita, itu Rasulullah sendiri dan semua ahli keluarganya, termasuk ahli baitnya, ya.
anak isterinya, semua ahli keluarga Rasulullah SAW tak boleh makan sedekah. Termasuklah orang zakat, sedekah zakat yang wajib, yang sedekah tak boleh. Itu khusus untuk Rasulullah dan ahli baitnya. Haram, haram mereka mengambil. Walaupun sesusah bagaimana pun mereka, semiskin bagaimana pun mereka, mereka tak boleh makan hasil daripada sedekah ataupun zakat. Okey, kita tengok penjelasan kata-kata dalam hadis ini. Tamrus sadaqah, kurma sedekah, maksudnya kurma yang dikumpul dari hasil zakat. Zakatnya sebut sedekah juga. Sebab sedekah ni ada dua, sedekah yang wajib, sedekah yang sunat. Bila sebut sedekah wajib ni, dia adalah zakat. Sedekah sunat itu adalah yang kita biasa ni, yang kita sedekah, dia hari-hari bila masalah, sedekah subuh ke, sedekah kepada fakir miskin ke, anak yatim ke, apa-apalah. Itu yang sedekah yang sunat. Tapi kalau sedekah yang wajib ini, dia zakat. Sama ada zakat dalam bentuk tamar, padi, emas, perak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Nah, itu semua kalau kita belajar tentang zakat ni, kita akan jumpa dengan jenis-jenis zakat yang disyariatkan dalam Islam ni. Termasuk lembu, termasuk unta, termasuk kambing, termasuk garam, masuklah juga kurma. Macam contoh orang yang menanam padi, tiap kali dia menuai, dia perlu mengeluarkan zakat. Dia berbeza dengan dengan zakat mal. Zakat mal maksudnya zakat simpanan, emas atau perak ataupun apa-apa wang di perbankan. Yang mana ini perlu kepada nisab, sekaligus kepada haul. Nisab maksudnya berapa dia punya jumlah minima dia. Jumlah minima telah ditetapkan oleh betul mal sekian banyak. Contohnya sekian. Kalau belum sampai ini, belumlah keluar wajib zakat harta simpanan tersebut. Dan sudah melalui tempoh 1 tahun whole. Itu maksudnya. Itu kalau simpanan harta. Tetapi kalau dalam bentuk tumbuhan ataupun padi, yauma hasadin. Yauma hasad maksudnya dia mengeluarkan zakat setiap kali dia menuai. Kalau sekali setahun, sekalilah dikeluarkan zakat. Kalau 2 kali dia menuai, 2 kali. Cara ni orang boleh menuai 2 kali, 3 kali pun ada. Jenis padi yang yang sudah ialah kalau di Thailand tu mereka sudah proses, mereka buat melalui teknologi yang canggih sehingga 2 kali, 3 kali boleh menuai dalam setahun. Yang biasa kita dengar 2 kali lah. Kalau dulu sekali setahun orang menuai, sekarang boleh 2 kali, boleh 3 kali. Setiap kali dia menuai, dia kena keluarkan zakat dalam bentuk beras yang dia tuai ni. Itu. Begitu juga dengan lembu. Berapa ekor lembu, dia kena keluarkan zakat. Kambing macam tu juga. Ayam tidak. Dia ada pengkhususan barang-barang ataupun haiwan-haiwan yang dikenakan zakatnya. Tidak semua tumbuh-tumbuhan dia kena zakat. Kangkung contohnya, apalagi yang ditanam ni sayur sawi, tak. Tetapi hasil daripada bisnes ni, contohnya orang tanam sayur ni, tanam sayur banyak. Lepas tu dia disimpan duit ni, Jadi duit simpanan ini yang kena zakat. Bukan sayurnya. Itu Jadi ulama ada berbeza pendapat juga tentang zakatnya. Okey. Jadi maksudnya di sini adalah tamar yang dikatakan diambil oleh Hasan ini, diambil dan dimakan adalah zakat, hasil kutipan zakat. Zakat sebenarnya. Lana, dia kata dalam hadis dia kata ama alimta anna la na'kul sedekah. Jadi apa maksud lana di sini? Bagi kami, maksudnya keluarga Nabi SAW yang dimaksudkan adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Muttalib. Daripada bawah naik atas ke bawah-bawah keturunan Abdul Muttalib ni besar keturunan ni, besar sebenarnya. Maksud Bani Hashim ni, dia tak boleh makan semua kalau sedekah orang ataupun zakat. Itu. Kewajipan untuk memberikan arahan dan nasihat kepada keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
Di Rasulullah ni menasihat cucunya. Siapa cucunya? Hasan. Rasulullah tengok dan Rasulullah tahu bahawa ini adalah sedekah ataupun adalah hasil daripada kutipan zakat. Rasulullah kata, keluarkan. Kerana orang kata, tak apa, makan dulu, tak apa, yang lain tu jangan makan lagi. Tak. Kalau selagi dia masih boleh dia dikeluarkan daripada mulut dia, keluarkan. Kalau dia baru nak masuk dalam mulut, kita keluarkan. Macam tu ya. Dia keluarkan. Jadi jangan dia masuk dalam badannya. Benda haram. Jadi bagaimana Rasulullah SAW begitu tegas memelihara ahli keluarganya, termasuk cucunya, keluarganya, bukan hanya anak, bukan hanya isteri, tapi seluruh ahli keluarganya daripada makan benda yang haram. Begitu dahsyat, begitu strict istilahnya, begitu strict Rasulullah SAW ni. Sebab apa yang dimasuk dalam mulut dia, dimasuk dalam perutnya, dia akan menjadi darah daging. Walaupun ada di antaranya yang keluar daripada perkumuhannya, jadi najis, jadi kencing, ada, tetapi sebahagiannya akan jadi darah daging. Bila jadi darah daging ini, maka daging inilah disebut sebagai daging yang aula biha an-nar, atau kama qala. Itu layak untuk dimakan oleh api neraka. Itu benda yang haram ni. Sekarang memang kita tidak terbayang, tuan-tuan dan puan. Bagaimana api neraka ni dia boleh detect. Sebenarnya kita tak susah nak memahami benda ini. Sekarang kita tengok teknologi yang ada, yang manusia buat ni, saintis buat. Benda ni, satu benda ni ada sesuatu yang pelik dalam ni. Letak dalam scan, dia boleh scan tu. Dia boleh detect kata, dalam ni ada sesuatu ni. Macam ada chip kan, dia boleh detect dia. Ini manusia yang buat ni. Kalau Allah buat lagi dahsyat. Api neraka ni boleh detect dia. Bahawa dalam tubuh manusia yang sedang melalui sirat ni, ada benda yang haram ni. Jadi neraka ini dikata dalam hadis, sebenarnya kalib maksudnya dia macam cangkuk-cangkuk api ni. Dan cangkuk-cangkuk, dia bukan macam api biasa yang kita tengok ni, api julang macam tu. Ini tak, dia mencangkuk-cangkuk ni. Jadi ada titik sirat yang sangat halus, di bawahnya api neraka. Setiap orang yang lalu di atas itu, kalau ada benda yang haram, memang dia akan dicangkuk turun. Jadi macam mana api neraka itu? Itulah kuasa Allah. Yang dunia ini pun kita boleh buat, apalagi kalau Allah buat. Jadi api ni dia boleh mencangkuk benda haram tu, memang tarik je bawah, turun. Ada benda haram dalam badan ni. Kecuali orang dia sudah taubat, taubat kepada Allah SWT, dia sudah minum arak, makan apa lagi, benda-benda yang haram, riba, apa lagi, semualah tak ada dalam badannya, tapi dia taubat kepada Allah, hanya Allah ampunkan doa, maafkan dia. Itu walaupun sudah ada dalam badannya, Allah sudah maafkan, dia tidak akan ditarik lagi ke bawah. Jadi ini yang sebenarnya ditakuti oleh kita sebenarnya. Jadi tanggungjawab kepada ahli keluarga ataupun kepada ketua keluarga untuk menasihat keluarganya. Kalau keluarganya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarak, itu sebenarnya, agar mereka tidak terjerumus ke dalam benda yang haram. Kalau mampu nak ceritakan hikmahnya, Nah itu. Yang kedua, haram memberikan sedekah dan zakat kepada keluarga Nabi SAW. Sedekah dan zakat itu. Namun mereka dihalalkan mendapat 4% daripada harta rampasan perang. Rampasan perang, ghanimah maksudnya kalau ada peperangan, Islam dan kafir ni, akhirnya umat Islam menang, ada harta rampasan ni, berbagai-bagai rampasan ni, rumah kah, emas, perak kah, tumbuh-tumbuhan kah, ayam kah, apa-apalah, unta kah, semuanya di harta rampasan ni. Harta rampasan ni tidak boleh dia ambil. Jadi bahaya di zaman Rasul tu pernah ada sahabat tu ambil. Dia ambil selimut tu, belum diagih-agih lagi, dia ambil selimut ni. Dan disimpan. Satu ketika tu dia di berperang, tiba-tiba dia kena ini panah. Orang yang ambil selimut ni, kena panah tu, dia mati syahid. Sahabatnya semua kata, oh dia mati syahid, dia mati syahid. Kata Rasulullah, tidak. Terkejut sahabat, bukankah dia berjihad fi sabilillah? Ya, dia berjihad fi sabilillah, tapi dia sudah mengambil selimut yang belum diagihkan. Selimut harta rampasan, ialah macam-macam selimut, ini bukan duit berjuta-juta diambil. Tengok selimut yang harganya berapa,
Yalah berapa aja selimut? 30-40 ringgit kan. Paling mahal pun 100 lebih lah selimut ni. Kita tahulah selimut ni. Kalau selimut jenis kain tu makin murah. Kalau selimut yang jenis kulit atau bulu yang lembut tu mungkin mahal lah. Jadi selimut ni di zaman Rasulullah macam mana selimutnya? Memang sangat daif. Dia ambil ni, macam mana ke dia ambil? Mungkin dia minat kot. Ni disimpan, lepas tu dia kena panah, dia mati. Rasulullah kata huwa finnar. Dia dalam neraka. Orang mati syahid dia kata dalam neraka. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana orang yang mati syahid dalam neraka? Sebab dia mengambil harta yang bukan harta dia. Bila mendengar macam tu, sahabat pun kata, sahabat pun tunjuk, aku mengambil sesuatu, dia kata. Dia tunjuk juga. Saya tengok apa dia ambil, siwak ataupun apa. Bukan tali kasut. Buat ingat, tali kasut. Aku juga pernah ambil, aku telah ambil tali kasut. 2 tali kasut. Tali kasut dia ambil. Kita tengok tali kasut tak berminat langsung kita. Kalau kasut mungkinlah, na'udzubillah min zalik lah juga. Kalau kasut Adidas atau kasut 500 juga tu mahal. Mungkin ada yang minat nak ambil. Tapi kalau yang bertakwa, beriman tu, siap 1000 ke seharga berapa? Ada aku kisah dia kata mahal pun bukan milik kita. Jadi dia kata dia ambil tali kasut, 2 tali kasut ni. Tapi ini belum mati orang ni. Dia kata okey, kata Rasulullah, ketahuilah bahawa 2 tali kasut ini adalah api neraka. Kalau engkau ambil memang engkau masuk neraka. Tali kasut tu lebih murah daripada selimut. Tengok hari ni rampasan saya masuk sikit dalam bab ini. Jadi betapa benda-benda ni yang bukan milik kita, bukan milik kita, tiba-tiba kita ambil, memang neraka punya. Walaupun kita solat. Jangan kata solat, orang yang berjihad ni, jihad ni tinggi, sangat tinggi derajatnya. Masuk syurga tanpa hisab. Kalau solat ni masih dihisab. Kalau zakat masih dihisab. Puasa masih dihisab. Walaupun haji dikatakan haji mabrur, laisul jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran melainkan syurga, tetap dihisab. Tetapi kalau mati syahid di perang lawan orang kafir, tidak ada hisab. Tu masuk syurga, Tetapi kalau dia mencuri barang, dia tengok dalam hadis dikatakan di antara penyebab orang yang mati syahid terkandas, itu hutang dia. Hutang ni menyebabkan dia tergantung ni, tak boleh dia. Selagi hutang itu tidak selesai, sehingga di akhirat kelak dia akan tak boleh masuk syurga lagi. Sehingga disettle dulu hutang ni dengan sesiapa yang dia ada hutang. Yang kedua, kalau dia mengambil hutang ni, dia taklah kita katakan haram. Tapi kalau dia sengaja tak bayar, maka dia jadi haram. Ataupun dia tak sempat bayar disebabkan perkara-perkara yang boleh diterima oleh syarak, maka dia kena selesaikan. Ataupun dia mati sebelum dia menyelesaikan hutang dia, dan orang lain tak tahu, ini jadi masalah di akhirat kelak. Kalau ada ahli keluarga yang tahu, dia kata memang suami saya ni ada hutang, saya selesaikan, tak apa. Ataupun saya tanggung, walaupun dia belum bayar hutang 100%, kata okey, ini hutang-hutang ni saya tanggung semua, walaupun saya bayar sikit-sikit lepas tu, yang penting nama tertukar terus, saya terus cover. Yang tu cara dia. Yang kita kata tak apalah, ini Allah Rahim punya ni, nantilah kita bayar. Tak, kita yang hidup ni ambil, anak-anak dia ambil terus nama atas nama kita. Estro kalau atas nama dia tu. Apa lagi? Ada loan tu. Tukar nama terus, biar dia tak ada lagi dah pemungkit di dunia ini. Seolah dia tak ada hutang. Memang tak ada hutang dah. Kalau ada hutang tu memang dalam kubur tu, walaupun bagaimana tahlil ataupun kita buat, memang dia tergantung. Tak dapat nikmat kubur. Dahsyatnya itu, kalau itu bukan mencuri, saya katakan orang berhutang ni dia tak mencuri, tapi mungkin sebab-sebab teknikal dan sebagainya. Tapi sebab orang mengambil ni, walaupun tali kasut, dia kata tali kasut ni, tetapi masih digunakan orang untuk mengikat kasut dia, tiba-tiba dia ambil. Kita air macam ini pun kalau milik orang, kecuali memang kalau jatuh di jalan. Jadi kalau kita belajar luqatah, bab luqatah ni, itu barang-barang yang jatuh, yang barang yang ditemukan di jalan, itu pun kita tak boleh sebarang. Ada hukum hakamnya yang perlu kita tahu.
ada dua perkara. Ada yang memang istilahnya benda yang tahan lama, seperti emas perak, duit, handphone. Ini kena diiklankan, diiklankan dalam masjid ataupun di tempat-tempat yang yang boleh dicapai oleh manusia, dalam media sosial kah, dalam waktu berapa? Ada yang mengatakan setahun diiklankan. Siapa yang ada duit ni, contohnya ada duit jatuh ni dengan dompet sekali, kalau dia ada IC sedang kita kenal, kita tunggu iklan lagi, contoh, tak boleh kita ambil, tak boleh ambil, kan? Kecuali kalau macam ayam macam ni, ataupun buah apple jatuh, sebungkus jatuh, adakah kita nak biarkan dia? Ikut alamat yang macam ni, dia cepat rosak, boleh ambil. Tak perlu iklan, siapa punya apple? Siapa punya air oren, sirap oren, yang macam ni, kalau kita nak minum, boleh. Tapi kalau kita tak rasa takut, kalau kita rasa was, payahlah, apa macam kita tak ada duit langsung nak beli sirap oren ataupun sirap apa, air bandung, dia tengok jatuh tu, minum je, jadi teruk macam tu. Jadi nak katakan bahawa benda ini kalau jatuh dia boleh makan, tapi kalau benda yang kekal, contohnya ayam kah, ini benda yang macam ni pun, dia tak boleh kita ambil. Ayam ni, dia boleh hidup tu, dia boleh hidup tu. Jadi kalau sekiranya sudah berapa lama, setahun kita pun ambil. Tiba-tiba ada datang orang menuntutnya, maka kita kembalikan. Kita tengok, sampai begitu sekali. Jadi tidak semudahnya kita tengok duit RM50, cap masuk dalam poket, RM10, cap. Kalau duit 1 sen, 1 sen dia kata, kadang-kadang kita tak boleh kan di sudut-sudut rumah kata, 1 sen, 5 sen. 5 sen tu mungkin boleh gunalah. Kalau 1 sen kata, kedai tak boleh terima. Sebab tak ada yang nilainya 1 sen barang ni. 1 sen yang warna apa tu? Warna tembaga. Ada dalam rumah saya banyak tu. Macam mana saya fikir lama dah, masih juga saya simpan. Macam mana nak buat, pergi bank kah? Kalau tukar-tukar mungkin dalam RM5 lah. Ke 1 sen. Jadi banyak. 1 sen, mungkin RM5 lah. Fikir macam tu RM5, banyaknya RM5. Tapi kalau kita dapat RM5, dia masuk dalam tabung, bagus. Jadi itu. Jadi nak katakan bahawa bila satu ni ada nilai, bukan milik kita, kita ambil, memang kita kena. Bayangkan, banyak kita kena. Itu duit, itu benda yang bernilai. Benda yang nilai. Apa-apa yang bernilai. Macam ni ada nilai ni. Kalau dihilang ni, kena diiklankan. Siapa punya ni? Siapa punya yang macam ni, saya kata tak, yang macam ni. Jadilah memang kita dah tahu orang tu memang letak di depan ni, nanti kita ambil, itu mencuri. Walaupun kita ni murah, di depan mata dia kita ambil, macam meragut lah. Itu masih bernilai, tak boleh. Tidak diboleh kita ambil. Adapun diboleh ambil itu benda yang jatuh, yang orang tak dapat dah. Tak ada dah orang nak ambil dah. Kalau ada pun mungkin macam tu je, mungkin berbulan-bulan nanti sampai dia rosak. Macam tu ya. Macam tu ya. Ataupun burger, ataupun apa, jatuh burger. Boleh tak makan? Kalau ikut boleh. Kalau dia rosak cepat. Jangan kata seminggu, esok pun dah lain dah, dah lain dah, 2 hari memang dah kulat dah. Nah ada. Jadi kalau kita lihat kepada apa kriteria benda-benda yang diharamkan ini, bukan hanya arak, khinzir, duit riba, tetapi benda-benda yang bukan hak kita, tiba-tiba kita masuk dalam penguasaan kita ataupun dalam milik kita. Itu bahaya, sangat bahaya. Sekarang ni orang bercakap tentang rasuah, kita tengok rasuah ni bukan calang-calang, bukan sikit-sikitnya. Rasuah ni sama ada itu orang tu betul atau tidak, itu urusan dengan Allah nanti. Tapi kalau mahkamah dah menjatuhkan hukuman, dan mahkamah ni memanglah mahkamah ni, kata Rasulullah SAW, hakim ini 2 kaki dia. Kaki dia 2, memang kita pun ada 2 kaki. Sebelah kaki dalam syurga, sebelah kaki dalam neraka. Itu hakim. Tengok di hakim ni sangat berat kejadian, bukan mudah. Sama ada hakim syariah kah ataupun hakim sivil kah, dua-duanya ada risiko yang sangat besar. Jadi bukan mudah nak jadi hakim ni.
Kalau mereka menipu atau mereka kena rasuah juga, memang habis mereka, habis. Kayalah di dunia ini, kayalah. Sebab termasuklah peguam. Peguam tu boleh jadi kaya. Contohnya dia biasa menolong orang ni. Kalau orang yang ditolong ini memang orang salah, memang dia hancur. Biar rasa dia akhirat nanti binasa. Jadi rasuah ni, hakim ni kata Rasulullah SAW, sebelahnya kakinya apa dalam syurga, sebelah kalau dia benar, memang dia masuk syurga hakim tu. Kalau dia salah, memang macam mana salah? Sebab itu dalam fiqh Islam ni dibahas tentang hakim ni. Seorang hakim kalau menjatuhkan hukuman ni, lebih baik dia tersalah dalam melepaskan seorang yang salah ni daripada dia salah menangkap dan memenjarakan orang yang tak salah. Bayangkan orang ni sebenarnya salah tetapi dilepaskan sebab tak cukup bukti. Itu lebih ringan. Nanti Allah yang akan ini yang akan mengadilinya di akhirat kelak. Dia salah tetapi tak contohnya bapa kesnya 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 lepas semua bebas, tak ada yang sangkut. Okey, kalau memang betul dia bersihlah. Kalau di akhir nanti kalau dia betul sebenarnya dia menipu, memang dia sangkut. Dunia boleh lepas, akhirat tak boleh lepas. Tak boleh lepas. Itu sangat halus. Khabirun, innallaha khabirun bima ta'malun. Sebenarnya Allah ni maha halus. Maha halus. Dia punya itu hisabnya. Jadi main-main. Dunia ni orang boleh kalau masih 2-3 ringgit tu tak ada masalah. 10 ringgit tak ada masalah, 100 ringgit tak ada masalah. Kalau dah ribuan, jutaan, itu menjadi isu ni. Jadi kritikal. Sebenarnya bukan hanya itu kritikal. Sesuatu yang menyebabkan dia masuk neraka itu kritikal. 10 ringgit pun boleh kritikal. Jangan tunggu rasuah itu sampai jutaan, bilion barulah jadi kritikal. Tak. 10 ringgit kalau dia rasuah, contohnya orang ni, yalah di sini mudah-mudahan tak adalah. Kadang-kadang di tempat-tempat di dunia ini ada yang macam tu, bila kena tahan tu kata okey, kadang-kadang dia berlakon-lakon nak lepas tak? Dah tahan kena sebab lesen dia dah mati dah, apa lagi dia minta wang pelicin. Sebenarnya kadang-kadang tak wang pelicin sebenarnya. Okey, apa nak? Saya banyak RM15 je. RM15 masuk neraka lepas tu. Macam mana ni RM15 masuk neraka? Kalau sejuta masuk neraka pun saya kata masuk neraka sejuta tu puas hati kah? Saya tak berbaloi langsung 1 bilion pun lepas tu masuk neraka pun. Apalagi lah RM15 masuk neraka. Dengar ke kita duit RM15 ni? Penipuan skema. Hai, kami tersalah. Dia kata bukan kami ini dia Semenanjung sana skema ni Dia kata ini modus operandi apa skema ni. Dia kata kami tersalah hantar duit RM15. Gila betul kan? Ada hamba Allah ni dia terkecoh juga. Macam mana dia terkecoh kata RM15 salah. Oh, send balik. Bila send je tahu orang nombor akaun dia habis. 75,000 habis. 75,000 dah sahab dalam sekelip mata. Tengok dia kata jadi RM15. Yalah, sebab itu dia kata jangan kita atau jangan kita terasa RM15. Biarlah dia. Kalau nak RM15 tu jumpa di balai polis. Saya boleh kembalikan. Siapa suruh? Mana ada orang tersalah sel RM15 untuk apa RM15 tu? Mungkin seorang ayah kalau dia belajar di mana dia di universiti atau apa kan ada RM15 sekali bayar bagi nak ayah nak makan apa malam ni tak ada duitnya. Okey RM15. Itu mungkinlah masuk akal. Ini syarikat tersalah sel RM15 kepada orang peribadi juga. Ini tak masuk akal langsung. Ini betul-betul penipu punya. Skema ni dahsyat skema ni. Skema ni kita tengok dalam 6,000 kes 4,000 saja yang dapat ini dia ditahan. Itu dahsyat. Bayangkan yang 4,000 itu pun kita tengoklah keadaan dia macam mana. Dia kena taubat kepada Allah SWT, Allah ampunkan. Yang baki 2,000 yang tak dapat ditangkap tu memang tengoklah di akhirat nanti. Tengoklah lingkup sangat-sangat. Memang dia akan kalau dia tak Islam memang tak payah cakap lah. Kalau Islam tu memang muflis, bankrupt habis. Bankrupt dia, bankrupt. Jadi kesian bayangkan orang, bayangkan kita ada duitnya. Tak payah banyaklah 1,000 lah. Berasa tu. Kalau lagi 75,000 lagi lah. Tapi kalau billionaire ada apa? 75,000 ni macam jagung melekat di gigi.
Sikit je 75,000 yang ada bil air kan. 100,000 tak ada apa kan? 1 juta pun tak ada apa bagi dia. Tapi bagi kita yang warga Murahin ni, orang kecil-kecil ni, 10,000 itu besar. 1,000 pun kita rasa banyak, lesap kan. Jadi kita tengok dalam bab yang haram ni, sangat banyak. Kalau kita nak bahas kan, sangat banyak sebenarnya. Jadi ini memberikan pengajaran kepada kita sebenarnya, hati-hati dalam kita nak memasukkan sesuatu dalam perut kita. Jadi kita sebagai ketua keluarga, kita mencari yang halal. Sebab itu dia kata mencari nafkah ni itu adalah kewajipan kedua selepas solat, puasa, zakat, haji. Yang pertama tu puasa, solat, puasa, zakat, haji. Itu kategori yang pertama. Kategori kedua, kewajipan kedua adalah mencari nafkah hidup. Kita kerja tu keluar tu, itu kewajipan. Mencari yang halal itu kewajipan. Dia bukan sunat. Kalau kita nak buat, kita nak tak apa, kita duduk kat rumah je. Kalau kita orang bujang tak ada masalah. Kalau kita sudah berkeluarga, ada isteri, ada anak, haram hukumnya. Kalau kita tidak memberikan makan kepada ahli keluarga kita. Kafa bil mar'i isman ayudai' man yaqutuhum. Cukuplah seorang suami berdosa, bukan dosa kecil, dosa besar, membiarkan ahli keluarganya tidak makan ataupun menelantarkan ahli keluarganya. Bayangkan. Jadi kalau benda yang syubhat pun kita dilarang untuk mengambil, apalagi yang haram, yang jelas bukan milik kita. Tali kasut pun boleh masuk menyebabkan neraka. Selimut yang diambil ketika bukan orangnya, bukan sebarang ni, status syuhada, para syahid ni. Macam mana sahabat boleh buat ya? Yalah, mungkin yalah dia taklah kekal dalam neraka. Mungkin nanti ada syafaat Rasulullah nanti dia akan dikeluarkan. Mudah-mudahan lah. Jadi maksudnya beratnya penanggungan, bukannya mudah. Walaupun selimut, bukan emas selimut, itu selipar pun sama juga. Kes-kes dulu kan kita tengok saya tak tahu di Masjid Darussalam lah. di Masjid sekian tu ada aja dulu. Sekarang saya tak dengar dah. Ada aja hamba Allah ni kehilangan kasut, kehilangan selipar kulit. Selipar yang jenis kulit tu minat tu. Kalau selipar getah tu tu murah RM10, RM11. Tapi kalau yang jenis RM50, RM100 jenis kulit tu memang orang minat. Yang tinggal tu selipar getah yang tinggal. Itu jangan main-main. Jangan main-main. Jadi yalah, saya pun pernah kena juga. Mana kasutnya? Yalah, kebetulan kita ni pilih kasut selipar yang selesa sebenarnya, yang lembutnya. Mahal lah sikit kan, RM70 kita kita letak itu. Sekali itu je pakai, lepas tu tak nampak dah. Ni selipar aku tadi. Salah pintu ke aku masuk tu. Masjid Syikirin kan ada beberapa pintu kan. Cek tak ada semua. Yang ada tu selipar yang buruk dah tinggal. Ya Allah, saya kata, tak apalah, saya tak nak. Akhirnya beli selipar baru, tak naklah pakai buruk macam ni. Buruk sangat dah. Jadi terserah kepada kita lah. Kalau kita kata saya nak wakaf lah, tak apa, sedekah saja. Sedekah tak apa. Tapi kalau kita kata kita diam saja, nanti Allah yang balas di akhirat. Memang dia kena. Selipar tu berapa aja? RM10, RM15, kena. Jangan main-main. Yang harganya mahal lagilah. Yang murah pun kena. Bayangkan. Jadi namun mereka itu dihalalkan mendapat 4% daripada harta rampasan perang. Itu Rasulullah 4% diberikan kepada Rasulullah SAW. Kalau ikut Rasulullah ni, berapa kali Rasulullah perang? Banyak. Kalau ikut ni, Rasulullah ni kaya, tapi Rasulullah tak pernah menghimpun duit. Rasulullah tak pernah mengumpul-kumpul duit ni, simpan dalam tabung dia. Tak ada. Bila ada je orang minta, bagi. Sehingga Rasulullah dikatakan di bulan Ramadan ni karihul mursalah, seperti angin yang bertiup kencang. Jangan sedekahnya, Masya Allah Rasulullah ni. Sedekah. Sehingga bila dia nak tidur ni, Rasulullah ni bila tidur ni, tengok dalam bantal dia, bawah bantal ni tak ada sesuatu dah. Sebab dulu Rasulullah simpan duit di bawah bantal. Mana disimpan di ATM dia dapat di bank kah, saya ambil kah. Ya dulu memang tak ada saya ambil ATM ataupun catat HSBC apa lagi. Tak ada. Tapi
Memang mereka tak simpan macam tu lah, simpan di belakang, di bawah bantal. Yalah, kita ingatlah orang dulu pun sama. Di bawah tilang mana simpan. Mana ada masa-masa belum zaman bank lah. Ataupun bank ada, tetapi orang tua di kampung mana ada simpan dalam bank. Simpan bawah bantal je, RM50. RM50 masa tu banyak, macam RM200. Tanyalah Haji Ismail bawah simpan tu. Ya Rasulullah bila nanti datang, ada duit. Dia ambil, ya Aisyah, agih-agihkan duitnya. Tengok, bukannya tinggal RM2 aja, aduh macam ni nak makan besok. Tak ada. Kalau kita sedih kita tengok akaun, ya Allah RM10 aja tinggal. Macam ni tu. Sedih kita Rasulullah tu sedih kalau ada duit di bawah bantalnya masih ada. Wahai Aisyah, agihkan cepat-cepat. Kalau tidak aku tidak dapat tidur. Tengok Rasulullah tu kalau ada duit di bawah bantal tak boleh tidur. Kita kalau ada duit, kalau tak ada duit tak boleh tidur. Tak ada duit tak boleh tidur, aku tak macam ni aku. Fikir semalam-malam nak cari duit. Rasulullah kalau ada duit dia tak boleh tidur. Kalau tak ada duit tu, memang lega Rasulullah ni, tidur Rasulullah. Pelik sangat pelik. Jadi nak katakan Rasulullah ni ada 400 bukan sikit, banyak. Bayangkan kadang rampasan tu beribu-ribu emas, perak. Bagi 400, bayangkan 400 banyak 400 tu. Yang lain terbagi kepada tentera-tentera. Tu. Tugas penguasa adalah menghimpun zakat dan menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau kita betul malah, tugas mereka ni menghimpunkan zakat-zakatnya dan menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan hendaknya disalurkan dengan penuh amanah dan jujur. Ini tanggungjawab pihak kerajaan lah, pihak betul mal. Dan mereka ni diberikan kekuatan untuk sentiasa berintegriti, jujur, supaya sampai kepada orang yang berhak sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi ialah saja itu sajalah malam ini. Jadi nak menyatakan betapa dahsyatnya, walaupun nampaknya kecil, tapi kalau dia milik orang ni kita ambil tu memang jadi balak. Menjadi sebab orang termasuk neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi jangan pernah, walaupun kita miskin, biar kita miskin, jangan kita ambil harta orang. Itu Jadi mudah-mudahan ini jadi pengajaran kepada semua orang lah, kepada kita semua, agar kita ni jangan berhati-hati untuk mengambil sesuatu dan masuk ke dalam perut kita, perut anak isteri kita, insya-Allah. Jadi rasanya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.